KPM. Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid hari ini? Baik, kita berjumpa lagi untuk satu lagi mata pelajaran yang cukup menarik sebenarnya, dan mata pelajaran ini adalah mata pelajaran kesukaan saya juga, iaitu pengajian keusahawanan. Jadi murid-murid tingkatan 4 sila berikan tumpuan, sila berikan fokus. Sediakan buku, sediakan kertas, mana tahu banyak nota-nota yang nak dicatat. Baik, siapakah guru yang akan mengendalikan mata pelajaran kita pada hari ini? Elok kita semak profil guru kita pada hari ini. Okey, itu dia guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Hafiz. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik Cikgu, dalam pengajian keusahawanan ni kan Cikgu, apakah kandungan yang perlu kita berikan perhatian pada sesi pada hari ini? Okey, pada kali ini kita akan fokus kepada perundangan perniagaan. Wow, maksudnya undang-undang lah Cikgu kan? Ya, berkaitan undang-undang. Oh, okey, penting itu juga kan, bila Ya, kita betul. menjalankan sesuatu aktiviti dalam pengajian keusahawanan adalah penting untuk memahami ya. Ya. Okey, baik, jurubahasa kita pada hari ini kan alhamdulillah saya dapat sign ataupun isyarat nama saya, iaitu tabah. Dan hari ini saya nak perkenalkan juga, iaitu Cikgu Suhaili. Terima kasih Cikgu kerana memberikan saya isyarat nama saya. Saya tak pernah tahu isyarat ni. Terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Okey, baik, kalau anda dah bersedia di rumah, murid-murid, kita terus berikan fokus kepada pengajian kita hari ini, iaitu pengajian keusahawanan tingkatan 4. Cikgu Hafiz, silakan. Okey. Hari ini kita akan belajar bab 4 etika keusahawanan dan perundangan, tetapi kita fokus kepada perundangan perniagaan. Yang mana yang pertama, kita akan merujuk kepada definisi undang-undang dan akta serta akta berkaitan perundangan perniagaan. Kedua, tujuan akta berkaitan penubuhan, pengeluaran, jualan, perlindungan peribadi serta hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Dan yang ketiga, kepentingan lesen, permit dan sijil dalam aktiviti perniagaan. Murid-murid boleh rujuk buku teks pengajian keusahawanan muka surat 165 sehingga 184. Okey, kita lihat pada definisi undang-undang terlebih dahulu. Ini merupakan fakta yang murid-murid kena ingat, iaitu undang-undang adalah susunan peraturan dan ketentuan yang digubal oleh badan pemerintah sesebuah negara. Jadi kita rujuk perundangan perniagaan pula adalah tindakan dan peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan dalam mengawal operasi sesebuah perniagaan. Definisi ini penting untuk murid-murid ingat. Okey, seterusnya akta pula. Inilah kaitan antara undang-undang dan akta, yang mana akta merupakan undang-undang yang telah dikaji, digubal, diluluskan dan diwartakan oleh Parlimen setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey, ini dua definisi murid-murid kena ingat. Okey, seterusnya tentang akta perundangan perniagaan yang meliputi ada 5 perkara ataupun 5 akta yang utama, iaitu akta berkaitan penubuhan, akta berkaitan pengeluaran, akta berkaitan jualan, akta berkaitan perlindungan peribadi dan akta berkaitan hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Yang mana akta berkaitan penubuhan ada 3, murid kena ingat, iaitu akta syarikat 2016, akta perkongsian 1961 dan ketiga akta pendaftaran perniagaan 1956. Kemudian yang kedua adalah akta berkaitan pengeluaran, yang mana yang pertama akta kualiti alam sekeliling 1974, pindaan 2012 dan kedua akta hak cipta 1987. Dan seterusnya akta berkaitan perlindungan peribadi, itulah akta perlindungan data peribadi 2010. Seterusnya akta berkaitan jualan, akta jualan barangan 1957, akta perihal dagangan 2011, akta cukai jualan 2018, akta cukai perkhidmatan 2018, akta jualan langsung dan skim anti piramid 1993, akta sewa beli 1997, pindaan 2010. Ada 6 akta berkaitan jualan dan seterusnya akta berkaitan hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Ada 3 akta kerja 1995 yang utama, kemudian Ordinan Buruh Sarawak bab 76
dan Ordinan Buruh Sabah bab 67. Inilah akta-akta murid-murid kena ingat sebagai rujukan untuk difahami tentang tujuan akta pada masa akan datang. Inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey. Banyak kan cikgu akta-akta. Cuma satu sebelum kita pergi berehat cikgu. Berapakah peratusan kepentingan untuk kita memahami akta ini bagi kita menjalankan urusan keusahawanan itu sendiri? Okey, kalau ikutkan memang 100% lah. Kena tahulah akta-akta ini, terutamanya yang melibatkan diri dalam syarikat-syarikat besar lah. Permulaan pun mungkin asas lah dari sudut penubuhan itu. Secara tak langsung kalau murid-murid kena ingat dari sudut pembelajaran ini, iaitu tentang nama akta dan yang kedua tentang tujuan akta. Itu antara perkara penting lah. Maknanya ada 5 akta yang perlu murid-murid hafal sebenarnya, dan ini boleh memudahkan anda ketika menjawab soalan nanti. Baik, kita berehat sekejap cikgu ya. Cikgu Suhaili, Cikgu Hafiz, kita berehat sekejap. Yang ke mana-mana kita kembali lagi selepas ini murid-murid masuk kelas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Baik, kita kembali Didik TV KPM tingkatan 4 khususnya untuk mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama dengan Cikgu Hafiz dan juga Cikgu Suhaili selaku guru yang akan membantu murid-murid dalam pendidikan khas. Okey, kita dah pun mengetahui serba sedikit tentang akta dan undang-undang dalam pengajian keusahawanan. Baik, untuk yang seterusnya isi kandungan ini nampaknya lebih menarik. Betul tak Cikgu Hafiz? Ya, betul. Okey, kau dah sedia, jom. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada akta berkaitan penubuhan, pengeluaran dan perlindungan pribadi untuk segmen ini. Okey, ada 3 akta. Ingat, itu penubuhan, pengeluaran dan perlindungan pribadi. Agak tak payah ingat tadi, akta berkaitan penubuhan ada berapa tadi? Ada 5 cikgu yang perlu kita berikan perhatian. 3 je. Penubuhan. Penubuhan atau penubuhan Okey. Nanti kita lihat. Okey, yang pertama itu Akta Syarikat 2016. Yang mana tujuan dia pertama memudahkan orang awam dan mengurangkan kos untuk muka syarikat. Yang kedua, memudah cara kepada umum dalam mulakan perniagaan dari segi perubahan peraturan. Ketiga, pengurusan berkaitan urusan syarikat akan lebih mudah dan fleksibel. Dan keempat, meningkatkan kawalan dalaman, urus tadbir korporat dan tanggungjawab korporat dari segi menguruskan perniagaan. Jadi murid ingatlah yang 4 ini sebenarnya banyak. Kita fokus kepada 4 ataupun 3 sahaja untuk memudahkan murid ingat untuk dalam menjawab ujian. Okey, seterusnya Akta Perkongsian 1961 yang mana tujuannya adalah menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul sekiranya terdapat masalah dalam suatu perniagaan perkongsian yang tidak mempunyai perjanjian bertulis antara rakan kongsi. Isu yang menimbulkan pertikaian ini termasuklah hak pemilikan, keuntungan, gelaran, perundangan, pengurusan dan pemecatan. Jadi ini antara tujuan Akta Perkongsian 1961 yang mana sekurang-kurangnya perkongsian adalah seramai berapa orang sekurang-kurangnya? Tak apa, boleh? Setahu saya lah cikgu, kalau dalam enterprise dan juga Sdn Bhd mungkin 2 yang berbeza. Paling kurang 2. Paling kurang 2 dalam enterprise lah untuk perkongsian. 2 orang. Okey, dan seramainya adalah 20 orang. Kalau profesional, seramai 50 orang. Itu Akta Perkongsian. Okey, tapi dalam tajuk ini kita fokus kepada nama akta dan tujuan. Okey, dan yang ketiga adalah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, jadi ingat Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, iaitu tujuan dia adalah pertama, perniagaan diperakui sah kewujudannya menurut undang-undang kerana sijil perakuan pendaftaran perniagaan telah diperoleh daripada pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau bahasa mudahnya SSM lah. Dan yang kedua, menggunakan daftar perniagaan sebagai bahan bukti bertulis kerana mengandungi semua maklumat terperinci mengenai pemilikan dan perniagaan yang dijalankan. Seterusnya yang ketiga, membantu agensi atau jabatan kerajaan lain melaksanakan fungsi dan menjalankan operasi penguatkuasaan seperti LHDN,
ataupun yang berkaitan tentang bank-bank perdagangan yang perlu dirujuk untuk membiayai. Contohnya lah yang mohon pinjaman ataupun pembiayaan, maka mereka akan rujuk tentang pendaftaran sesebuah perniagaan. Okey, ini 3 akta yang perlu murid ingat. Jadi Akta Syarikat 2016 tujuan dia, Akta Perkongsian 1961 tujuannya, dan yang ketiga Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, itu akta berkaitan penubuhan. Okey, akta seterusnya adalah akta berkaitan pengeluaran. Akta berkaitan pengeluaran ada 2 murid kena ingat, iaitu yang pertama Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pindaan 2012. Yang mana Akta Kualiti Alam Sekeliling ini berkaitan terutamanya industri lah ataupun kilang yang mengeluarkan pencemaran. Jadi inilah antara akta penting untuk murid-murid ingat sebagai tujuan Akta Kualiti Alam Sekeliling ini diadakan, diwujudkan. Iaitu yang pertama, memantapkan mekanisme penguatkuasaan dan pendawaan dalam pengurusan alam sekitar serta penilaian kesan alam sekitar EIA. Pindaan itu diwartakan bagi mengadakan undang-undang yang lebih relevan bagi menangani isu alam sekitar yang semakin kompleks. Kedua, memberikan kuasa kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling untuk menghentikan sebarang projek yang melanggar peraturan EIA yang sebelum ini tertaluk di bawah bidang kuasa menteri. Dan yang ketiga, memperlihatkan semua jururunding yang mahu menjalankan kajian EIA perlu didaftarkan dengan Jabatan Alam Sekitar. Selain daripada itu, ada beberapa penalti ataupun dendaan terhadap mereka yang melakukan pencemaran alam sekitar. Ini yang pertamalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, yang kedua adalah Akta Hak Cipta 1987. Ini pun antara perkara pentinglah dalam akta berkaitan pengeluaran, sama ada produk ataupun perkhidmatan, yang mana akta ini tujuannya adalah untuk melindungi pendapatan yang bakal diperoleh pencipta dan penerbit sesuatu karya. Mungkin Tabah boleh sebut karya harta intelek. Contoh lagu umpamanya? ya, betul. Macam lagu-lagu, filem, ya, termasuk buku-buku hasil daripada karya seseorang individu. Jadi inilah antara Akta Hak Cipta 1987 ini untuk melindungi kan, harta intelek dalam kalangan masyarakat kita. Kemudian yang kedua, memperuntuk bahawa seseorang pegawai polis boleh dengan waran yang dikeluarkan oleh magistrate memasuki rumah atau premis pada bila-bila masa untuk mencari serta menyita apa-apa salinan pelanggaran hak cipta dan menggunakan kekerasan bagi menggeledah tempat tersebut. Ini antaralah tujuan Akta Hak Cipta ini diwujudkan. Itu antara 2 akta yang kita dah sebutkan tadi, Akta Kualiti Alam Sekeliling dan yang kedua Akta Hak Cipta 1987. Jadi dalam ujian ataupun dalam soalan, pentingnya lah mengingati fakta dan tujuan sesuatu akta tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga, akta berkaitan perlindungan peribadi. Data peribadi. Boleh Tabah sebut data peribadi yang ada pada diri kita? Nama umpamanya? Nama, betul. Ataupun maklumat tentang diri kita, latar belakang kita dan sebagainya. Nombor kad pengenalan. Ya. Itu adalah data peribadi yang perlu kita lindungilah. Sebab hari ini banyak skamer-skamer kan. Ini antara perkara termasuklah maklumat daripada nombor akaun kita. Itu adalah merupakan data peribadi. Jadi dengan wujudnya akta peribadi ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, dia tujuannya adalah memberi perlindungan kepada maklumat peribadi seseorang yang diproses bagi tujuan transaksi komersial, yang mana kita pun sedia maklumlah hari ini pelbagai masalah yang timbul dan bila mana kesannya pembocoran data peribadi seseorang. Jadi dengan itu kita sama-samalah memahami atau mengetahui akta ini merupakan penting untuk melindungi maklumat peribadi seseorang. Tapi Cikgu Hafiz, adakah di bawah akta berkaitan perlindungan peribadi ini perlu kita seperti macam lesen, kita boleh memohon lesen? Seperti di akta peribadi kita, adakah kita juga perlu memohon dan sebagainya? Maksudnya akta ini supaya maklumat peribadi kita tidak didedahkan sewenang-wenangnya lah kepada pihak awam. Dan kita boleh mengambil tindakan? Ya, kita boleh mengambil tindakan supaya tidak disalahgunakanlah. Okey. Mungkin kita contohnya di bank contohnya, data tersebut mungkin bank tertentu sahaja. Tapi pada masa yang sama, bank tersebut
menghibahkan kepada bank yang lain. Okey. Itu situlah sepatutnya Maknanya tak berlaku. kita dilindungilah Ya, di bawah ada Akta bawah Berkaitan akta Perlindungan ini. Peribadi. Okey, baik. Okey, jadi ada 3 akta yang awal ini kita telah belajar. Pertama, akta berkaitan penubuhan, kemudian akta berkaitan pengeluaran, dan yang ketiga, akta berkaitan perlindungan peribadi. Okey, kita lihat soalan contoh respon terhad sebagai ujian. Untuk tabah, cuba lihat tentang soalan ini. Yang pertama, nyatakan akta berkaitan penubuhan 2 markah. Okey. Kedua, senaraikan akta berkaitan pengeluaran 2 markah. Maksudnya kalau 2 markah itu merujuk 2 jawapan. Okey, ada 2 akta. Begitu juga dengan senaraikan akta berkaitan pengeluaran, ada 2 markah. Okey, yang ketiga, jelaskan tujuan akta syarikat 2016, 2 markah. Okey, kita cari tujuan akta syarikat tersebut. Kemudian yang keempat, jelaskan tujuan akta kualiti alam sekeliling 1974 pindahan 2012, 2 markah. Dan yang kelima, jelaskan tujuan akta perlindungan data peribadi 2010 pun 2 markah. Jadi, boleh tabah cuba jawab. Yang InsyaAllah pertama, kita cubalah juga. Kita Okey. cuba bantu juga murid-murid dan rakan-rakan yang berada di rumah khususnya tingkatan 4 untuk Okey. mata pelajaran pengajian keusahawanan ini. okey, yang pertama, cuba. Okey, soalan yang pertama tu adalah nyatakan akta berkaitan penubuhan. Jawapannya yang saya tulis dan juga merujuk di sini, satunya adalah Akta Syarikat 2016, Cikgu Hafiz. Okey, satu. Dan yang keduanya ialah Akta Perkongsian 1961 dan Akta Pendaftaran 1956. Okey, maknanya kalau kita 2 markah, sekurang-kurangnya 2 lah akta. Tapi kalau kita bagi lebih, kita akan lihat semak selepas ini nanti. Okey, kita jawab yang kedua pula, akta berkaitan pengeluaran. Senaraikan akta berkaitan pengeluaran, apa yang boleh kita berikan jawapan di sini adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Pindaan 2022 dan Akta Hak Cipta 1987, Cikgu Hafiz. Okey. Cuba yang ketiga pula. Yang ketiga, jelaskan tujuan Akta Syarikat 2016 adalah tujuannya adalah untuk mengurangkan kos untuk menubuhkan ataupun membuka syarikat. Okey. Kemudian meningkatkan kawalan dalaman urus takbir korporat. Okey. Juga mengawal, bertanggungjawab juga korporat ini dari segi menggunakan dan menguruskan sebuah perniagaan. keusahawanan itu ataupun. Okey. Okey. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat, Cikgu, jelaskan tujuan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Pindaan 2012 ini. Jawapan yang telah pun kita gariskan di sini adalah untuk mencegah dan mengawal pencemaran alam sekeliling. Okey. Kemudian memperkukuhkan penguasaan dengan penalti dan juga tugas-tugas yang lain di sini ya. kan, Cikgu, ya. Okey. Dan itu untuk yang keempat. Okey, 2 tujuan. Okey, yang terakhir, tujuan Yang akta terakhir, perlindungan data peribadi. Jelaskan tujuan akta ini, Cikgu, kalau ditulis apa yang boleh saya katakan di sini adalah untuk memberi perlindungan kepada maklumat peribadi kita. Okey. Dan juga menjamin keselamatan data peribadi dan mendapat persetujuan terlebih dahulu. Okey, kita cuba semak jawapan. Betul ke, Cikgu? Saya Okey, cuba yang yang terbaiklah pertama, tu. Akta Syarikat 2016. Okey, yang disebut tadi. Yang kedua, Akta Perkongsian 1961. Betul, Kalau kita okey. sebut 2 tu dah full mark dah. Boleh, Cikgu, Cemerlang okey, dah Alhamdulillah. tu. Okey, 2 markah. Atau boleh bagi Akta Pendaftaran 1956. Okey, maknanya ada 3 sebenarnya. Memberikan lebih tak ada masalah je kan tak dalam ada jawapan. masalah. Yang penting tepatlah. Kalau salah, maknanya tetaplah yang kita pilih 2 sahaja. Okey, seterusnya yang kedua, Akta Kualiti Alam Sekeliling. Tadi Tabah dah sebut tadi. Okey, betul. Kemudian yang kedua, Akta Hak Cipta 1987. Jadi murid kena ingatlah nama akta dan tahun itu. Itu cabaran dia lah kan. Jadi betul lah jawapan tadi. Okey, dan yang ketiga, tujuan Akta Syarikat 2016 mengurangkan kos untuk buka syarikat. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, meningkatkan kawalan dalaman, urus takbir korporat dan tanggungjawab korporat dari segi menguruskan perniagaan. Okey, 2 markah. Okey, seterusnya yang keempat tadi, tujuan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Pertama, mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling. Yang kedua, memperkukuh penguasaan dengan penalti yang lebih berat. Seterusnya, itu dah 2 markah dah.
Jadi tepat tadi, dapat markah penuh. Dan yang kelima, tujuan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, iaitu yang pertama, memberi perlindungan kepada maklumat peribadi seseorang yang diproses bagi tujuan transaksi komersial. Dan yang kedua, menjamin keselamatan data peribadi dan mendapat persetujuan daripada individu tertentu. Ini antara dua tujuan. Jadi, jawapan yang diberikan oleh Tabah tadi, betul semua, cemerlang. Terima kasih. Cikgu. Maknanya kalau kata kita nak memberikan tambahan jawapan tu tidak ada masalah, Ya, cikgu. tak ada masalah. Tetapi Kita keperluannya kalau mengikut situ dua markah adalah merujuk kepada dua jawapan yang saja. diperlukan. Itu dipanggilnya soalan respon terhad. Jawapan dia ringkas tetapi padat dan tepatlah. Itu yang penting dalam beri jawapan ujian atau persoalan yang ada ini. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Hafiz. Saya sangat menghargai anda juga di rumah murid-murid mungkin dapat menjawab seperti saya berikan jawapan sebentar tadi. Okey, baik. Kita berehat seketika. Cikgu Suhaili boleh kita berehat ya. Anda perlu sentiasa tabah dalam hidup ni. Cikgu Hafiz, kita berehat seketika. Dapat ganjaran jap. Ganjaran. Dapat cemerlang. Dapat cemerlang. Okay. Alhamdulillah. Jadi kita harap juga murid-murid di rumah juga cemerlang pada hari ini untuk terus mengikuti mata pelajaran pengajian keusahawanan khususnya tingkatan 4. Baik, Didik TV KPM berehat seketika. Kembali lagi selepas ini murid-murid masuk ke kelas. Didik TV KPM. Baiklah, murid-murid yang masih lagi kekal bersama dengan saya, Cikgu Hafiz, Cikgu Suhaili dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan khususnya tingkatan 4. Terus kekal ya hingga ke penghujung. Kerana apa? Selepas ini saya rasa kandungan pembelajaran yang lebih menarik. Kita perlu tahu dan kita perlu ambil berat. Apa yang kita nak belajar selepas ini? Kita bersama terus dengan Cikgu Hafiz. Silakan Cikgu Hafiz. Okey, kita teruskan dengan akta berkaitan jualan serta hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Jadi sebenarnya yang disebutkan tadi ada 5 awal tadi kan, akta berkaitan tentang perniagaan. Kemudian yang ni ialah yang keempat, akta berkaitan jualan serta hak dan tanggungjawab majikan yang ke-5. Okey, kita lihat kepada akta berkaitan jualan. Yang pertama, akta jualan barangan 1957. Akta jualan barangan 1957. Jadi murid kena ingat nama akta. Kemudian tujuan dia adalah mengimbangi kuasa penjual dan melindungi hak pembeli dalam suatu transaksi jual beli. Akta ini memperuntukkan bahawa barang yang dijual mestilah sama dengan perihalan yang ada. Yang kedua, barangan mempunyai kualiti yang boleh dagang. Dan yang ketiga, barang yang boleh dibeli boleh digunakan bersesuaian dengan tujuan ia dibuat. Jadi inilah akta jualan barangan 1957. Okey, berkaitan dengan jualan ni ada 6 akta. Kita akan lihat yang kedua pula, iaitu Akta Perihal Dagangan 2011. Yang mana yang pertama tujuan dia adalah melarang penggunaan perihal dagangan palsu terhadap barang-barang, harga dan perkhidmatan. Kemudian yang kedua, memberi peruntukan kuasa kepada menteri untuk menghendaki maklumat-maklumat yang perlu sebelum barang-barang dibekalkan atau ditawarkan untuk dibekalkan dalam urusan perdagangan atau perniagaan. Dan yang ketiga, peruntukan mengenai kesalahan serta penalti terhadap kesalahan yang dilakukan serta kuasa-kuasa bertindak berhubung dengan kesalahan tersebut. Jadi ini Akta Perihal Dagangan 2011. Seterusnya yang ketiga adalah Akta Cukai Jualan 2018. Yang mana tujuannya adalah untuk memberi manfaat kepada perniagaan melalui kos pematuhan dan pentadbiran yang lebih rendah. Ini akta yang ketiga dalam berkaitan jualan. Kemudian yang keempat, Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Jangan kelirulah. Yang ketiga, Akta Cukai Jualan 2018. Adapun yang keempat, Akta Cukai Perkhidmatan 2018 juga. Tahunnya sama tapi namanya berbeza. Akta Cukai Jualan, Akta Cukai Perkhidmatan. Iaitu tujuannya adalah dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu yang dinamakan perkhidmatan bercukai. Kedua, dikenakan dan dilevi ke atas barang dan perkhidmatan yang ditetapkan di Malaysia termasuk makanan, minuman dan tembakau.
Dan yang ketiga, terpakai di seluruh Malaysia, tidak termasuk kawasan ditetapkan, iaitu zon bebas, gudang berlesen, gudang penghilangan, berlesen dan kawasan pembangunan bersama. Ini antara 3 tujuan Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Kemudian yang kelima, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993. Tujuannya adalah yang pertama, menguatkuasakan undang-undang berkaitan jualan langsung dan skim anti piramid, dan yang kedua, melindungi hak-hak ejen dan pengguna daripada menjadi mangsa penipuan, penindasan, manipulasi dan eksploitasi syarikat yang tidak bertanggungjawab. Jadi ada 5, dan yang keenam adalah Akta Sewa Beli 1967 pindaan 2010. Tujuannya adalah pertama, mengawal sedia dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan transaksi sewa beli yang melibatkan pembiaya dan pengguna, dan yang kedua, mengandungi perjanjian hak dari sudut undang-undang, tanggungjawab dan tugas kedua-dua pihak yang terlibat. Ini yang keenam lah, ataupun 6 akta berkaitan jualan yang menurut kena ingat dan tujuannya. Okey, seterusnya akta berkaitan hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja. Akta utamanya adalah Akta Kerja 1955, yang mana suatu perundangan buruh yang menyeluruh meliputi soal pembayaran gaji pekerja, hari rehat, cuti umum, kerja lebih masa, penambatan kontrak kerja dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Akta inilah undang-undang yang digunakan pakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Adapun untuk negeri Sarawak, undang-undang yang digunakan pakai ialah Ordinan Buruh Sarawak Bab 76, manakala negeri Sabah pula menggunakan Ordinan Buruh Sabah Bab 67. Ini sebagai rujukanlah dan ingatan, ada 3 sebenarnya akta yang terlibat ataupun yang disebut kalau di Sarawak Ordinan lah, termasuk Sabah dan Ordinan. Okey, yang mana tujuan akta hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja ini tak lain tak bukan, yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pekerja daripada menjadi mangsa eksploitasi majikan yang tidak bertanggungjawab. Kedua, sekiranya terdapat pelanggaran perjanjian kontrak pekerjaan yang tidak memenuhi peruntukan Akta Kerja 1955, maka kontrak kerja adalah terbatal. Dan yang ketiga, majikan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh mahkamah jika disabitkan kesalahan. Jadi inilah antara akta-akta yang perlu murid-murid ingat, yang mana akta berkaitan jualan tadi ataupun akta yang kita sebut 6 perkara tadi, 6 akta, dan yang kedua adalah akta berkaitan hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja, iaitu Akta Kerja 1955. Okey, kita lihat kepada soalan contoh ataupun yang sebutkan ada 4 soalan sana, iaitu yang pertama, nyatakan akta berkaitan jualan, 4 markah. Yang mana nama-nama akta tadilah yang perlu murid ingat. Okey. Kedua, senaraikan akta berkaitan hak dan tanggungjawab majikan, 2 markah. Kemudian yang ketiga, jelaskan tujuan Akta Jualan Barangan 1957, ada 4 markah, maknanya ada 4 tujuan yang perlu murid nyatakan. Dan keempat, mengapakah Akta Kerja 1995 penting dalam sesebuah perniagaan. Dia pun merujuk kepada tujuan Akta Kerja 1955, 5 markah. Boleh Tabah sedia untuk menjawab? Boleh cikgu, insyaAllah. Okey. Saya dah bersedia. Okey, cuba jawab soalan 1A. Baik, untuk jawapan soalan 1A, nyatakan akta berkaitan jualan. Jawapannya adalah Akta Jualan Barangan 1957. Okey, nanti kita semak. Akta Perihal Dagangan 2011, Okey. Akta Cukai Jualan 2018 dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 dan Akta Sewa Beli 1967, pindaan 2010. Okey, ada 6 akta tu. Minta 4. Boleh, tak apa, boleh beri lebih. Okey, seterusnya yang kedua, senaraikan akta berkaitan hak dan tanggungjawab majikan. Okey, merujuk pada soalan yang kedua, satu adalah Akta Kerja 1955 dan yang kedua Ordinan Buruh Sabah Bab 67. Okey, boleh. Apa yang ketiga, Sarawak lah kan? Ya, Ordinan betul. Sarawak. Okey, seterusnya yang ketiga, jelaskan tujuan Akta Jualan Barangan 1957, 4 markah. Ini banyaklah jawapan ataupun jelaskan tujuan akta tersebut. Boleh cikgu, saya bagi lebih 2 tadi tu. Okey.
Yang ni yang C je C. Untuk soalan C adalah jelaskan tujuan Akta Jualan Barangan 1957. Satunya adalah untuk melindungi hak pembeli dalam sesuatu transaksi jual beli. Betul. Yang keduanya memperuntukkan bahawa barang yang dijual mestilah sama dengan perihalan yang ada. Yang ketiga adalah barangan mempunyai kualiti yang boleh didagang. Yang keempat, barang yang dibeli boleh digunakan bersesuaian dengan tujuan ia dibuat. Dan yang terakhir sekali adalah pembeli boleh memiliki barang dagangan barang dengan aman. Okey. Itu soalan yang ketiga. Ya. Okey, soalan yang keempat atau 1D, mengapakah akta kerja penting dalam sesebuah perniagaan? Okey, merujuk kepada soalan yang keempat, jawapannya cikgu adalah melindungi hak dan kepentingan pekerja daripada menjadi mangsa eksploitasi majikan yang tidak bertanggungjawab. Kemudian yang kedua, menjaga kebajikan pekerja. Yang ketiga, memelihara hak pekerja dan juga majikan, meliputi bayaran gaji, cuti umum dan bayaran lebih masa. Kemudian yang terakhir, memelihara daripada pelanggaran kontrak kerja. Kontrak kerja. Okey, kita lihat jawapan. Okey, tadi jawapan contoh tentang soalan yang pertama, iaitu Akta Jualan Barangan 1957. Mungkin murid ingatlah yang tahun 1957 tu. Dan Akta Jualan Barangan, kemudian Akta Perdagangan 2011, Akta Cukai Jualan 2018 dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Kalau nak ingat, pilih yang 4 ni saja kan. Tapi kalau tambahan nak buat Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 atau Akta Sewa Beli 1997 pindaan 2010. Yang ni memurid kalau bab akta ni tak boleh salah lah tentang tahun tu. Jadi kena ingat nama akta. Walaupun contohnya Akta Jualan Barangan tu dah betul, 1958 mempunyai tidak boleh terima. Satu kesalahan lah, kesilapan lah sebab dia fakta yang berkait tentang nama akta tersebut. Okey, kemudian yang kedua tentang akta berkaitan tentang hak pekerja lah kan, ataupun hak majikan. Yang namanya iaitu pertama Akta Kerja 1955 dan Ordinan Buruh Sabah ataupun Ordinan Buruh Sarawak pun boleh diberikan jawapan. Okey, seterusnya tentang tujuan. Tujuan akta barang yang tujuan akta jualan barangan 1957. Dan yang mana itulah tentang melindungi hak pembeli dalam sesuatu transaksi jual beli, memperuntukkan bahawa barang yang dijual mestilah sama dengan perihalan yang ada, barangan punya kualiti yang boleh dagang, keempat, barang yang boleh digunakan bersesuai dengan tujuan ia dibuat, dan yang keempat, pembeli boleh memiliki barang dengan aman. Jadi murid kena ingatlah, sekurang-kurangnya 4, boleh beri lebih daripada 1 pun, maknanya kita kata 4 markah, kita bagi 5 pun dapat jawapan dia, markah yang penuh lah. Kemudian yang keempat, yang terakhir tentang 1D, soalan kita, melindungi hak dan kepentingan pekerja daripada menjadi mangsa eksploitasi majikan yang tidak bertanggungjawab, menjaga kebajikan pekerja, melihara hak pekerja dan majikan, meliputi bayaran gaji, cuti umum dan bayaran lebih masa, dan yang terakhir memelihara daripada pelanggaran kontrak kerja. Jadi 5 markah. Dan tadi Tabah dapat berapa markah semuanya? Berapa cikgu? Penuh. Markah penuh. Alhamdulillah. 4, 8, 10, 15 markah. 15 markah je. Terima kasih. Jadi adakah itu ganjaran? Ganjarannya berapa? 5 bintang, 3 bintang, 4 bintang? Maksudnya 5 bintang lah. 5 bintang full mark kan seluruh masa. Tak apa, saya kongsikan bintang itu dengan murid-murid di rumah kan. Okey, alhamdulillah kalau saya boleh menjawab dengan baik, sudah tentu murid-murid di rumah juga boleh menjawab asalkan kita rajin membuat ulang kaji. Okey, Cikgu Hafiz dan Cikgu Suhaili, kita berehat seketika lagi dan kita akan kembali lagi selepas ini, tetapi pastikan kita terus kekal fokus, konsisten untuk memberikan tumpuan pada mata pelajaran pengajian keusahawanan tingkatan 4. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM.
Baiklah, terima kasih. Kita masih lagi kekal dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan khususnya tingkatan 4. Jadi murid-murid terus bersama dengan saya, Cikgu Hafiz dan Cikgu Suhaili. Okey, kita dah pun mempelajari banyak dalam pengajian keusahawanan ini, terutamanya tentang akta dan apakah pelindungan-pelindungan yang boleh kita lakukan jadi kepada murid-murid yang mungkin ada jiran-jiran, kawan-kawan, saudara mara yang terlibat dalam keusahawanan. Bantu mereka dengan memberikan maklumat-maklumat seperti yang kita belajar pada hari ini. Tak habis lagi. Ada sikit lagi. Jadi Cikgu Hafiz, teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, seterusnya kita lihat kepada kepentingan lesen, permit dan sijil. Sebenarnya kita dah belajar tentang akta-akta yang terlibat. Jadi kali ini kita akan lihat kepada lesen, permit dan sijil. Pertama, lesen. Murid kena ingatlah definisinya. Yang pertama adalah dokumen kebenaran menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan untuk tempoh 12 bulan dan perlu diperbaharui setiap tahun. Seperti contohnya lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan. Ada beberapa lesen yang kita perlu perolehlah. Cuma yang penting adalah lesen perniagaan. Okey, yang kedua tentang permit. Dokumen kebenaran sementara untuk menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan yang ditetapkan. Maksimum tempoh permit ialah 6 bulan. Biasanya permit jualan murah contohnya. Ada permit yang perlu diambil oleh pihak-pihak perniagaan ataupun syarikat untuk menjalankan jualan murah yang perlu diambil daripada pihak-pihak tertentu. Okey, dan yang ketiga, sijil, iaitu dokumen pengiktirafan bagi amalan perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak berautoriti pada perniagaan yang telah menepati standard yang telah ditetapkan. Sebenarnya kalau makanan, sudah pastilah kalau dalam negara kita itulah sijil pengesahan halal JAKIM contohnya. Ada beberapa sijil mesti kan, ataupun sijil dipanggilnya sijil yang dikeluarkan untuk memastikan amalan penghilangan baik. Inilah antara perkara ataupun contoh sijil yang perlu murid ingat. Cuma dalam tajuk ini definisilah utama tentang lesen, permit dan sijil. Okey, jadi kita teruskan dengan melihat tentang kepentingan lesen, iaitu tentang bertujuan. Dia adalah memastikan bahawa setiap aktiviti keusahawanan yang dilakukan mengikut lunas undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan serta berlandaskan standard moral yang tinggi. Pemantauan daripada bahagian penguatkuasaan akan menjadi lebih mudah apabila aktiviti perniagaan didaftarkan. Sebagai contoh, pelesenan bagi perniagaan restoran atau kedai makanan adalah penting bagi memastikan pengusaha yang diberikan lesen tersebut mematuhi kriteria dan garis panduan yang ditetapkan agar pengusaha beroperasi dengan menjaga kebersihan premis, menjaga kebersihan persekitaran, menjaga kebersihan dan kualiti makanan dan akhirnya menjamin kesihatan pengguna awam yang membeli produk keluaran pengusaha tersebut. Jadi janganlah keliru kan, pendaftaran perniagaan itu penting, lesen pun penting. Ini supaya kita dapat menjalankan perniagaan dengan memenuhi kehendak undang-undang. Okey, seterusnya tentang permit. Yang mana permit diperlukan bagi pelbagai aktiviti perniagaan yang bersifat sementara. Bukannya sepanjang tempoh yang lama, tapi bersifat sementara, paling lama pun 6 bulan contoh yang diberikan. Kerana permit ini sesuatu perniagaan penting kerana pertama untuk memastikan bahawa aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah sah di sisi undang-undang. Sebarang aktiviti perniagaan yang terlarang seperti pesta minuman beralkohol tidak dibenarkan beroperasi secara terbuka. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan pihak berkuasa memantau aktiviti perniagaan sementara tersebut dari semasa ke semasa. Aktiviti perniagaan sementara hanya boleh dilakukan berdasarkan masa yang diluluskan sahaja. Dan yang ketiga, untuk membendung penipuan dalam penjualan yang tidak mengikut undang-undang negara oleh pihak tidak bertanggungjawab yang dilihat menyalahgunakan saluran media untuk kepentingan peribadi. Dan seterusnya, iaitu sijil. Yang mana sijil penting ataupun tujuannya adalah untuk menjaga kredibiliti sesuatu perniagaan. Perniagaan yang memiliki sijil tersebut telah disahkan beroperasi dengan standard dan kualiti yang tinggi. Kedua, untuk menambahkan keyakinan pengguna. Setiap perniagaan yang memiliki mana-mana sijil tersebut telah menarik hati pelanggan dan menambah keyakinan mereka untuk memiliki barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Ketiga, dapat menambah keuntungan pada syarikat dengan tarikan memiliki sijil pengesahan halal Malaysia atau ringkasnya SPHM JAKIM.
Dan keempat, dengan penggunaan sijil pengusahaan halal Malaysia, JAKIM dan logo halal ini, syarikat dan permis makanan akan sentiasa mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Mereka juga akan mendapat nasihat dan kepakaran daripada pihak berkuasa agama berkaitan kebersihan, kesucian dan menepati piawaian dunia dan peraturan Islam. Dia bukan hanya sekadar halal sahaja tapi menepati tentang kebersihan ataupun kesucian ataupun piawaian yang ditetapkan. Dan yang kelima, kepentingannya sijil ini adalah untuk memudahkan pemantauan dilakukan oleh pihak berkuasa. Proses pemantauan menjadi lebih mudah kerana perniagaan yang telah memiliki sijil-sijil kualiti telah berada dalam pengkalan data badan-badan pengiktirafan. Jadi ini antara kepentingan sijil ataupun yang kita telah lalui tadi, permit dan lesen. Jadi tiga perkara ini penting untuk murid ingat tentang kepentingannya. Okey, kita sedia untuk soalan contoh, iaitu adanya respon tertutup dan terbuka. Maksudnya kalau tertutup itu adalah soalan yang ringkas dan jawapannya pun ringkas. Adapun terbuka, soalan dia mengajak kepada pemikiran tapi tetap juga rujukannya ada pada kandungan yang kita belajar, apa yang kita telah lalui tadi. Iaitu pertama, boleh bersedia Tabah untuk jawapan. Nyatakan definisi lesen. Tadi ada tiga tadi, lesen, permit dengan sijil. Okey, ini nyatakan definisi lesen. Kita baca soalan dahulu, 2 markah. Yang kedua, mengapakah permit penting kepada sesebuah perniagaan? Ini berkaitan tentang kepentingan permit. Ada 4 markah. Jadi 4 perkara yang boleh murid-murid nyatakan ataupun berikan jawapannya. Dan yang ketiga, senaraikan jenis-jenis sijil yang boleh dimiliki oleh usahawan untuk menaikkan imej perniagaan. Ada 4. Partner nanti kata tentang 4 sijil ataupun boleh diberikan sijil yang berkaitan untuk memastikan ataupun menaikkan imej perniagaan. Okey, boleh cuba jawab? Boleh, cikgu. InsyaAllah. Saya rujuk kepada soalan yang pertama terlebih dulu. Izinkan saya pakai cermin mata, cikgu. Ya? Okey, boleh. Nyatakan definisi lesen ini. Lesen merupakan dokumen kebenaran untuk menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan untuk tempoh 12 bulan dan perlu diperbaharui setiap tahun, cikgu. Okey, lagi? Kemudian yang kedua, mengapakah permit penting kepada sesebuah perniagaan? Permit adalah dokumen kebenaran sementara untuk menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan yang ditetapkan dan maksimum tempoh permit ialah 6 bulan. Okey. Senaraikan jenis-jenis sijil yang boleh dimiliki oleh usahawan untuk menaikkan imej perniagaan. Ini saya pergi kepada, ada 3 di sini, iaitu sijil ialah untuk menjaga kredibiliti sesebuah perniagaan. Perniagaan yang memiliki sijil-sijil tersebut telah disahkan beroperasi dengan standard dan kualiti yang tinggi. Dan di sini saya senaraikan antaranya sijil halal Malaysia JAKIM, kemudian sijil amalan perkilangan baik, dan sijil makanan selamat tanggungjawab industri. Itu antaranya, cikgu. 3 markah. Okey. Kita lihat jawapan tentang definisi lesen terujuk nota tadi, yang mana tentang definisi dokumen kebenaran menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan untuk tempoh 12 bulan dan perlu diperbaharui setiap tahun. Jadi ini jawapan yang mendapat 2 markah yang diberikan jawapan tadi. Okey, seterusnya tentang mengapakah permit penting kepada sesebuah perniagaan. Okey, kalau kita dengar jawapan tadi, kita lihat ada 2 markah yang boleh diberikan, tapi markah 4. Sebenarnya berkaitan tentang permit ni, kita lihat kepentingan kepada perniagaan, iaitu tentang pertama, dia adalah memastikan aktiviti perniagaan dijalankan adalah sah di sisi undang-undang. Kemudian dia juga sebagai mengawal daripada aktiviti perniagaan yang terlarang, seperti minuman beralkohol tidak dibenarkan beroperasi secara terbuka. Okey, itu untuk 2 markah. Kemudian untuk memudahkan pihak berkuasa memantau aktiviti perniagaan sementara tersebut dari semasa ke semasa. Dan yang keempat, untuk membendung penipuan dalam penjualan yang tidak mengikut undang-undang negara. Itu tentang kepentingan
ataupun permit penting kepada sesebuah perniagaan. Adapun yang ketiga, senaraikan jenis-jenis sijil yang boleh dimiliki oleh usahawan untuk menaikkan imej perniagaan. Tadi Tabah tadi sebut berapa tadi? Saya senaraikan sih ada 3 tapi keperluannya 4 je kan. Okey. Boleh kita tambah kepada sijil. Boleh kalau mana yang dimiliki oleh usahawan, sijil kemahiran pun salah satu dikategorikan sebagai sijil yang boleh dimiliki oleh seseorang usahawan. Mungkin boleh dapat sijil profesional lah kan. Ataupun disebut tadi sijil halal kalau dari sudut industri makanan ataupun minuman. Kemudian sijil amalan perkilangan baik. Ya, amalan perkilangan baik yang mana merupakan sijil dalam melaksanakanlah mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan ada satu lagi sijil dipanggilnya sijil HACP. Ini antara sijil yang perlu usahawan-usahawan miliki. Jadi ini antara sijil-sijil yang boleh murid-murid fahami, iaitu tentang kepentinganlah sijil ini dimiliki oleh usahawan-usahawan di luar sana, ataupun yang mesti murid-murid ingatlah tentang kepentingan sijil kepada usahawan. Okey, jadi ada 3 lah kepentingan yang kita kena ingat, iaitu tentang kepentingan lesen, kemudian permit dan sijil. Okey, jadi kalau ikutkan kita dah di penghujung tentang apa yang dah diberikan jawapan tadi. Kalau ikutkan markah tadi 2, 4, kemudian 3, 7 markah. 7 per ini kurang 1 markah. 10. Okey lah tu kategori cemerlang juga tu. Markah penuh 10 kan. 8, 9, 7 dikira kalau A minus lah. Boleh dikira-kirakan cemerlang. Baik, cikgu, sebelum kita berakhir, rumusan yang boleh kita dapat daripada topik mata pelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita dapat merumuskan tentang akta ataupun undang-undang, definisi undang-undang dan akta. Kemudian akta berkaitan dengan perniagaan dan tujuannya. Ada 5 akta secara keseluruhan tadi dan ada 15 akta-akta nama-namanya yang perlu murid-murid ingat. Kemudian yang kedua tentang kepentingan lesen, permit dan sijil. Ini antara perkara yang terakhir kita telah belajar tadi supaya murid tidak kelirulah lesen, apa definisinya, permit dan sijil. Jadi inilah rumusan pelajaran kita pada hari ini. Menarik cikgu untuk topik mata pelajaran pengajian keusahawanan ini. Baik cikgu, di manakah kita boleh buat rujukan untuk dapatkan bahan-bahan ini? Okey, rujukannya kita boleh rujuk kepada Pelantar Delima KPM. Dan secara keseluruhannya rumusan ataupun pencapaian tabah dalam ujian yang kita adakan tadi kan dapat cemerlang. Alhamdulillah, syukur. Saya kongsikan juga dengan murid-murid di rumah. Okey, prestasi keseluruhan saya lah cikgu pada hari ini dan mungkin murid-murid di rumah juga. Okey, dapat 5 bintang. Alhamdulillah, syukur. Saya kongsi juga dengan anak-anak yang berada di rumah. Okey, baik. Sampai di sini saja untuk mata pelajaran pengajian keusahawanan. Saya Abang Tabah lah kan, ataupun Tabah yang bersama dengan Cikgu Hafiz dan Cikgu Suhaili mendoakan semoga murid-murid di rumah sentiasa dipermudahkan urusan, buat ulang kaji dan rajin membantu ibu bapa di rumah. Apa saja maklumat yang kita dapat pada hari ini, kongsikan dengan jiran, saudara mara dan mereka-mereka yang memerlukan. Dan itu adalah salah satu tanggungjawab sosial kita. Selain daripada kita nak memperkasakan mata pelajaran pengajian keusahawanan. Baik, terima kasih sekali lagi Cikgu Hafiz, Cikgu Suhaili. Sentiasalah tabah dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Baik, Didik TV KPM sampai di sini saja bagi penerbit dan seluruh tenaga kerja. Untuk hari ini kita jumpa dan jumpa lagi. Murid-murid masuk ke kelas.